اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 43, baris yang keempat daripada atas. Surat 43 baris keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyu qaribun minallahi wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Wal bakhilu ba'idun minallah ba'idun minan nas ba'idun minal jannah qaribun minan nar. Wal jahilu sakhiyu ahabbu ilallahi ta'ala min abidin bakhilin. Nombor 2 tu di bawah. Rawahu Tirmiziyu an Abi Hurairah wal Baihaqiyyu an Jabirin wat Tabaraniyu an Aisyah radhiyallahu anhum. Hadis riwayat Tirmizi daripada Abu Hurairah, riwayat Baihaqi daripada Jabir, riwayat Tabarani daripada Aisyah radhiyallahu anhum. Artinya, barang siapa pemurah, orang yang pemurah, as-sakhiyu, orang yang pemurah, hampir ia daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Qaribum minallah, hampir ia, dekat ia daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi hampir ia daripada manusia. Hampir ia daripada manusia. Qaribum minan nas, itu khabar yang kedua. Qaribum minallah, khabar yang pertama. As-sakhiyu mubtada. Qaribum minan nas, itu khabar yang kedua. Hampir ia daripada manusia. Lagi, ni khabar yang ketiga, lagi hampir ia daripada syurga. Dan jauh ia daripada neraka. Dalam hadis tu tak ada dan tu. Qaribun minal jannah, lagi hampir ia daripada syurga. Ba'idum minan nar, lagi jauh ia daripada api neraka. Tak ada dan kalau dalam hak Arab, dalam lapah hadis tu. Dan orang yang kikir, orang yang kedekut. Wal bakhilu, orang yang kikir, orang yang kedekut, jauh ia daripada Allah Ta'ala, lagi jauh daripada manusia, lagi jauh ia daripada syurga, lagi hampir ia daripada api neraka. Dia gitulah sepatutnya. Qaribum minan nar, lagi hampir ia daripada api neraka. Jadi tadinya
orang yang pemurah, ba'idum minan nar, lagi jauh ia daripada api neraka. Bukan dan, ada sama macam di bawah tu lah. Hak bakhilnya pula jauh daripada Allah Ta'ala, lagi jauh daripada manusia, lagi jauh ia daripada syurga, lagi hampir ia daripada api neraka. Dan yang jahil, yang pemurah, dan yang jahil, yang pemurah, lebih kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada orang yang mengerjakan ibadah yang kikir. Dan dikendaki dengan hampir daripada Allah, hampir daripada rahmatnya dan pahalanya. Hampir daripada Allah, yakni hampir daripada rahmatnya, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pahalanya, pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia jalanan ulama khalaf lah. Hadis sebut qaribum minallah, hampir daripada Allah. Makna apa? Hampir daripada rahmat Allah dan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Qaribun minallah ay qaribun min rahmatillah, hampir daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanggil kalam hazah mudhaf. Ini huraian jalanan ulama khalaf. Adapun jalanan ulama salaf, hampir-hampirlah. Hampir rahmat ke, hampir pahala ke, serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir daripada Allah, hampir daripada manusia, sama dak apa makna hampir daripada Allah? Serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan hampir dengan makna dekat dengan tepat, bukan. Bukan kata kalau hampir-hampir ni zahir enggak dekat ah. Sebagaimana hampir daripada manusia. Hampir dari manusia ni bukannya manusia duduk dekat dengan dia, tetapi manusia kasih. Orang yang pemurah hampir dengan manusia. Mana manusia duduk rapat dengan dia? Bukan, maknanya manusia kasih. Hampir daripada Allah, jalanan ulama salafnya serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama khalafnya hampir daripada rahmat Allah dan hampir daripada pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sambungan sifat kecelaan yang kelima, iaitu kikir dan kasih akan harta. Kikir satu, kedekut. Yang kedua, kasih akan harta. Yang mana kedua-dua ni sifat lain-lain. Tetapi sifat kikir, sifat kasih akan harta diletak pada satu bab, satu pembicaraan. Sebab kasih akan harta adalah asal ataupun punca kepada kikir. Maka sebab dengan musabbab ni letak pada satu tempat. Sebab kasih akan harta menyebabkan jadi kikir. Jadi sebab dengan musabbab ni hak berkait lah. Tapi dua-dua ni lain. Sifat kecelaan lain-lain. Tapi dua ni berkait sebab dengan musabbab. Sebab kasih akan harta menimbulkan sifat kikir di hati. Maka diletak pada satu bab. Jadi dibicara terlebih dahulu berkaitan dengan kikir, kedekut, sebesar-besar sifat hati yang membinasakan. Sebesar-besar sifat hati yang membinasakan. Tetapi hak kikir yang dicela pada syarak adalah kikir, kedekut daripada perkara-perkara yang wajib. Adapun kikir, kedekut daripada perkara-perkara yang sunat, rugi.
Kikir daripada perkara-perkara yang wajib itu dicela pada syarak. Adapun kikir kedekut dari perkara-perkara yang sunat. Contohnya kedekut daripada sedekah jariah contohnya. Kalau sedekah jariah pun gitu-gitu je lah. Maknanya kebetulan lalu kot depan je tong tu, bubuhlah juganya. Kalau tak bubuh kan orang nampak. Orang nampak tak bubuh, jadi bubuhlah juga. Sengaja nak cari tong derma, tidaklah. Itu pun kadang-kadang bila tong derma lalu kot depan, buat tidur tau. Mari mana tu? Mari daripada kedekut. Tapi kedekut daripada perkara yang sunat itu tidak dicela pada syarak, tetapi rugi. Sebab kita maklumlah perkara-perkara sunat ni yang akan menampung kekurangan dalam perkara-perkara yang diwajibkan. Apabila tertampar dah kekurangan pada perkara-perkara yang diwajibkan, maka amal-amal sunat tadi pula akan mengangkat darajah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kikir kedekut daripada perkara yang sunat, rugi. Faham tak ni? Yang mana apabila kita sedekah jariah, itulah harta milik kita yang sebenar. Hak di tangan kita ni hanya milik sementara. Apabila kita mati saja, sudah berpindah milik kepada warasah, kepada waris-waris. Faham tak ni? Pada masa kita hidup sekarang, milik sementara ni kadang-kadang dirapah oleh orang, ditipu oleh orang. Hak milik kita sementara ni. Tapi kalau kita sedekah jariah, jadi milik kita sungguh-sungguh bekal kita di hari akhirat. Tetapi harta yang ada di kita sendiri pun tidak akan menjadi sia-sia jikalau harta kita diwarisi oleh anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan jadi sia-sia. Harta peninggalan kita tu diwarisi oleh anak-anak yang taat, maka tidak akan jadi sia-sia juga. Terkadang harta yang kita tinggal tu, anak yang asalnya derhaka kepada mak ayah, jauh dengan agama Allah, lepas kematian terkadang dapat harta tu, mari keinsafan. Sebab itulah harta peninggalan dalam hukum agama kita, pembahagiannya sama ada anak tu taat kepada ibu bapa ataupun anak tu derhaka pada ibu bapa, pembagian harta pusaka sama. Tak bolehlah kata mak dan ayah ni buat surat yang mana mengeluarkan anak ni daripada menerima harta pusaka selepas mereka mati. Tak jadinya kalau buat gitu. Kalau agama lain tak tahulah dah. Dia boleh tak? Agama lain dia melucutkan seseorang tu sebagai anak dia. Boleh? Agama lain lah. Dia berkelahi. Dia pun melucutkan anak tu bukan anak dia. Boleh tak gitu? Agama lain. Kita dalam hukum agama tak ada hak pun. Mana kalau mak ayah yang anak tu derhaka, dia nak naik mahkamah ke mana ke, dia nak melucutkan hak anak dia. Bila dia mati nanti, anak dia tidak akan dapat timur pusaka. Tak jadi. Anak ta'ah ke, anak derhaka ke, bahagian sama, yang mana terkadang peninggalan tu sendiri akan menimbulkan keinsafan kepada anak yang derhaka pada ibu bapa, yang jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak berlaku selepas mak ayahnya meninggal, dapat harta pusaka, kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya hak kita tinggalkan untuk dipusakai, bukan kata sia-sia kamu harta banyak-banyak, kamu tidak infak pada masa kamu hidup,
Tiba-tiba kamu tinggal sebagai pusaka sia-sia. Tidak. Jangan faham di situ. Ada ni. Mana kita imbanglah untuk bahagian kita sedekah jariah, bahagian kita sedekah jariah untuk diwarisi, sebab bila diwarisi oleh anak-anak yang taat, manfaat kembali juga kepada kita. Tapi kalau kita sedekah jariah sekarang, jadi milik kita sungguh-sungguh di hari akhirat. Maknanya hak berkaitan dengan pemurah pada perkara yang sunat, untunglah di hari akhirat. Kalaulah bakhil daripada perkara sunat, rugi pada hari akhirat. Kemudian didatangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Wal jahilu sakhiyu ahabbu ilallahi min abidin bakhilin. As-sakhiyu, orang yang artinya orang yang pemurah. Dia pemurah ni sakha, orang yang bersifat dengan sakha, orang yang bersifat dengan pemurah. Kemudian orang yang bersifat tadi tu dipanggil sakhiyun. Kemudian bukhlun, sifat kedeku. Orangnya bakhilun. Itu kalau bahasa Arab. Sakha masdar, sakhiyun isim fa'il, orang yang pemurah. Kemudian bukhlun ni sifat kedeku. Orang yang bersifat dengan sifat kedeku, bakhilun. Bakhula ya bakhulu bukhlan. Bukhlan tu kedeku. Bakhilun, orang yang kedeku. Ini bahasa Arab. Bakhilun, orang yang kedeku. Kedeku adalah bukhlun. Bukhul itu kedeku. Tapi kita bahasa Melayu, kedeku tu bakhil. Kemudian orang yang bakhil. Itu tu bahasa Melayu kita. Kalau bahasa Arab, bukhlun sifat kedeku, bakhilun orang yang kedeku, sakha sifat pemurah, sakhiyun orang yang bersifat dengan sifat pemurah. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sakha'u sajaratun tanbutu fil jannah fala yalijul jannata illa sakhiyun. As-sakha sifat pemurah tu, tumbuhan yang tumbuh dalam syurga, maka tidak akan masuk akan syurga melainkan sakhiyun, orang yang pemurah. Wal bukhlu, itu sifat dia. Wal bukhlu syajaratun tanbutu finnar fala yalijun nara illa bakhilun. Bukhlu sifat bakhil, tumbuhan yang tumbuh ia di dalam neraka, maka tidak akan masuk akan neraka illa bakhilun, melainkan oleh orang yang bakhil. Sakha pemurah, sakhiyun orang yang pemurah, bukhlun kedeku, bakhilun orang yang kedeku. Orang yang pemurah hampir ia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat. Itu dia datangkan pengertian di bawah, hampir daripada rahmat Allah dan hampir daripada pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini takwil yang tafsili di kalangan ulama khalaf. Di kalangan ulama salaf, serah makna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang hampir ia orang yang pemurah daripada Allah. Itu terjemah. Apa maksud hampir ni? Ulama salaf serah makna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hampir-hampir.
Contoh dalam hadis tu lah, dalam hadis aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih. Sehampir-hampir adalah hamba tu dengan Tuhannya ketika di dalam sujud. Nah sujudlah. Seseorang tu hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Hampir mana apa di situ. Itu kena balik pembicaraan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih lah. Hampir aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa sajid. Sehampir-hampir hamba dengan Allah Ta'ala adalah ketika dia sujud. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Orang kata kami lebih hampir kepadanya daripada orang mereh laginya. Orang mereh ni hampir dah. Kami Allah Ta'ala kata lebih hampir daripada orang mereh lagi. Orang mereh mana? Saya pun kadang-kadang tak apa nak kenal oleh orang mereh. Orang mereh ni mana? Sini. Jadi orang mereh ni hampir dah. Tuhan kata kami lebih hampir lagi dengan orang mereh tu. Dia panggil tu ayat-ayat yang mutasyabihah. Ni dia panggil hadis yang mutasyabih. Hampir-hampir. Kalau hampir pada zahir gak, hampir tepat. Kalau pakai hukum zahir gak, hampir tepat. Allah duduk bumi aja jadinya pula. Allah duduk bumi lah sebab hampir dengan tepat. Sekarang ni orang yang pemurah ni Allah Ta'ala hampir. Orang pemurah duduk mana? Duduk di bumi. Kalau pakai zahir Tuhan duduk bumi. Mustahil menyabitkan tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir bila ni? Hampir ketika sujud. Ketika sujud hampir. Badan ni. Kalau Tuhan duduk atas, hampirnya ketika berdiri. Tiba-tiba hampir ketika sujud Tuhan duduk bawah. Tak. Mustahil menyabitkan tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ahli sunnah wal jamaah. Tapi cuma nak ceritanya ayat-ayat yang kesamaran dengan tempat bukan hanya di langit, bukan hanya di arash, termasuk di bumi. Hampir ketika sujud. Lebih hampir daripada orang mereh. Kerana Tuhan bersama. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan ia Allah bersama kamu di mana kamu berada. Bersama pula. Innallaha ma'ana iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi sahabat Nabi Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu, jangan bimbang, jangan takut, Allah Ta'ala bersama dengan kami. Kalau pakai zahir bersama di mana? Dalam Gua Sur ketika Nabi nak hijrah ke Madinah. Kalau pakai zahir gitu, mustahil sama sekali. Patut apa maksud ayat tu? Kalau hadis pula apa maksud hadis tu? Jalanan ulama salaf serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak sudah bahas panjang-panjang. Akidah kita kejak dah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Atau akidah kita tetap dah. Akidah kitanya laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada seumpama Allah sesuatu. Kejak dah situnya dengan ayat yang muhkamah, ayat yang teguh, ayat yang terang dia punya maksudnya. Ayat mutasyabihah apa maksudnya? Serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman dengan ayat Al-Quran. Maksud ayat serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jalanan ulama salaf. 3 kurun yang pertama. Jalanan ulama khalaf kemudian didatangkan makna yang selayaknya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya untuk menolak kesamaran di kalangan orang-orang yang kurung kemudian ni. Tidak sebagaimana kurun yang pertama, kedua, ketiga yang diaku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. 3 kurun yang pertama solid. Nabi aku dah tu afdalul qurun qarni.
summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Satu saja. Selebih-lebih kurun Nabi kata kurun aku, kurun yang pertama, kemudian kurun selepas ada kurun aku, kurun yang kedua, kemudian kurun yang selepas ada kurun yang selepas daripada aku, kurun yang ketiga. Ini 3 kurun yang pertama. Ini solid. Kemudian bermula kurun yang keempat. Masa itu sudah timbul bagai-bagai. Maka ulama di kurung yang keempat, yang silsilah akidah mereka kepada ulama kurung yang ketiga, kedua, yang pertama sampai ke akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada masa itu ulama kemudian ni mendatangkan pengertian yang selayaknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi adakah akidah kurun yang keempat itu mendatangkan mana selayaknya mereka meninggalkan hak akidah 3 kurun pertama? Tidak. Mereka datangkan pandangan yang kedua pula. Tapi dalam pengajian kita tetap didatangkan akidah ahli sunnah wal jamaah di kalangan ulama salaf dan di kalangan ulama khalaf. Bukan tolak jalanan ulama salaf, jangan salah faham. Cuma terkadang kita dengan masyarakat, kita hanya mendatangkan huraian mengikut pandangan ulama khalaf, ulama kemudian yang mendatangkan makna yang selayaknya dengan Allah, yang tak akan timbul dah kan ini syubhah di kalangan kita orang awam. Tapi kalau kita ngaji molek dan kitab tauhid, dia akan datangkan jalanan ulama salaf dan jalanan ulama khalaf, kedua-dua didatangkan. Bahkan jalanan yang rajih, jalanan yang kuat, jalanan yang selamat dan jalanan ulama salaf. Tapi jalanan yang lebih terang nyata, lebih sesuai pada masa kemudian adalah jalanan ulama khalaf. Begitu saja. Ada ni. Tengok nyata macam sekarang lah. Nyata macam sekarang. 2 jalanan tetap dah di kalangan ulama di sunnah wal jamaah. Ada timbul golongan yang mana ditolak jalanan ulama khalaf yang mendatangkan makna yang selayaknya, tetapi mereka tidak berpegang dengan akidah salaf yang serah makna bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka datangkan makna pada zahir, menyabitkan tempat bagi Allah, kemudian barulah serahnya kemudian tempat yang selayaknya bagi Allah. Itu bukan jalan salaf. Dia menyabitkan tempat bagi Allah. Mana Allah bertempat di arash, di langit, tapi bertempat yang selayaknya. Diserah kemudian. Itu bukan jalanan ulama salaf. Kita nak memahami jalanan ulama salaf, kita kena mengaji ikut jalanan ulama khalaf. Sebab ulama khalaf lah silsilah ilmu akidah mereka sampai kepada jalanan ulama salaf. Adapun orang kemudian sekarang ni, jalanan ulama khalaf dia tak mahu ambil. Kemudian dia nak ambil jalanan ulama salaf, mana silsilahnya? Mereka berjumpa dengan ulama salaf, tidak. Mereka ambil di mana? Ambil di kemudian. Kemudian ni ilmu akidahnya silsilah sampai ke mana? Silsilahnya akal sendiri. Nak faham akidah ulama salaf, kena mengaji mengikut kaedah ulama khalaf, ulama kemudian. Sebab ulama kemudianlah silsilahnya sampai kepada ulama salaf. Dalam kitab-kitab ulama khalaf, mereka mendatangkan huraian ayat mutasyabihah mengikut pandangan ulama khalaf. Mereka datangkan juga mengikut pandangan ulama salaf. Hak salaf yang sebenar, yang ada silsilah. Faham tak ni? Jadi kita nak faham akidah ahli-sunnah wal jamaah, akidah salaf, kena ikut silsilah jalanan ulama khalaf, ulama kemudian. Sebab mereka lah yang ada silsilah ilmu akidah kepada ulama salaf. Ni dah ni, ini nak lapak sendiri je. Nak lapak. Ulama salaf. Akidah Imam Syafi'i. Akidah Imam Syafi'i. Apa kita ni? Pekoh bermazhab Syafi'i. Akidah tak ambil akidah Imam Syafi'i. Akidah Imam Syafi'i ni apa kita kata tak ambil? Akidah Imam Syafi'i direct pada Al-Quran, direct pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham tak ni?
Pada masa tu solid. Dah kita ni nak berakidah sebagaimana akidah Imam Syafi'i. Al-Quran banyak mana di ilmu kita? Al-Quran banyak mana di ilmu kita? Ada. Kemudian akidah Imam Syafi'i, ayat mutasyabihah. Memang kita berpegang dengan akidah Imam Syafi'i. Akidah salah tu lah. Yang menyerah makna kepada Allah. Itu akidah Imam Syafi'i. Ayat istiwa alal arsh, serah kepada Allah. Ayat Allah fis samawati wal ard, Allah di langit dan bumi, serah kepada Allah. Itu akidah Imam Syafi'i. Hak golongan yang tak ada silsilah ni, Imam Syafi'i berpegang Allah duduk di arash. Oh, tu sesat. Bukan Imam Syafi'i berpegang seumpama tu. Sebab dia jadi sesat seumpama tu, dia tak ada silsilah. Dia tak ada silsilah. Tapi dia kata dia akidah Imam Syafi'i. Karuk seumpama tu. Akidah Imam Syafi'i ni apa? Serah makna kepada Allah. Hampir daripada Allah. Hampirlah. Makna hampir. Lepas tu apa maksud hampir tu? Serah kepada Allah. Ulama khalah hampir daripada rahmat Allah dan hampir daripada pahala Allah. Itu jalanan ulama khalah. Ada ni. Kalau pakai zahir ke, hampir daripada Allah, Allah duduk bumi lah jadinya, dah duduk langit lah pula. Tapi golongan terpesong ni, dia hanya nampak di ayat Allah istiwa alal arsh. Allah Ta'ala istiwa alal arsh, tertinggi atas arash. Dia nak menyabitkan Allah duduk atas arash. Lepas tu ayat-ayat yang lain pula ni, hampir Allah bersama. Letak di mana pula? Sebab bersama ma'iyah. Kalau pakai zahir bersama, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang yang sabar. Allah bersama sekali lah. Ada bersama dengan bahawa Allah akan menolong orang yang sabar. Itu jalanan ulama khalah gitu tu. Jalanan ulama salah, Allah bersama. Berhenti setakat tu. Macam mana? Jangan duk tanya. Tanya tu bid'ah, salah dah. Bersama, berhenti setakat bersama. Tapi kalau pakai zahir bersama kau, depek lah. Mustahil. Tak boleh pakai zahir gitu. Kalau pakai zahir bersama, depek. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan ya Allah Ta'ala bersama dengan kamu di mana kamu berada. Kamu ni ramah ni. Berada di mana-mana. Allah pun berada di mana-mana lah. Mustahil. Allah ada di mana-mana. Itu akidah Mu'tazilah. Allah mawjudun fi kulli makan. Allah ada pada tiap-tiap tempat. Itu Mu'tazilah. Bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ni kena ingat juga ni. Allah ada di mana-mana. Dalam jambang je tak ada. Orang ceramah seumpama tu kata ambil mana pula. Allah ada di mana-mana, tapi dalam jambang tak ada. Luar jambang dia lah, dalam jambang je tak ada. Lepas tu orang tu duk cakap dia peringatkan anak dia. Bila anak dia nak jalan jauh, dia peringat warna. Walaupun jauh daripada mata mak ayah, tapi kena jaga diri molek. Allah ada di mana-mana. Kita kena tegar tak cakap gitu. Ada ni. Tapi maksud orang tua ni, Allah tahu. Tu maksud dia gitu. Bukan Allah ada di mana-mana ni Allah bertempat. Bukan. Maksud dia Allah Ta'ala tahu. Tapi kita kena tegar. Jangan duk cakap gitu. Kesamaran cakap gitu tu. Kan dia peringatkan anak dia nak hidup jauh ni kan. Jauh daripada mata mak ayah. Kalau dekat dengan mata mak ayah boleh perhati. Bila jauh daripada mata mak ayah, jadi usi mak ayah ni takut anak dia buat perangai. Maka mak ayah ni pun peringatkan anak. Walaupun jauh daripada pandangan mak ayah, tapi Allah Ta'ala ada di mana-mana. Maksudnya Allah Ta'ala mengetahui. Tapi jangan duk cakap gitu. Ada ni. Berpegang Allah di mana-mana tu Mu'tazilah, bukan Ahlussunnah seumpama tu. Kita akidah Ahlussunnahnya, Allah tidak menyabitkan Allah dengan tempat.
Kalau pakai tengok Zuhir ni, hampir-hampir ni macam dengan tempat. Tak, mustahil sama sekali. Dah hampir daripada rahmat Allah dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Itu kena balik molek lah hak akidah. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, berkaitan dengan ayat mutasyabihah, hadis yang mutasyabih. Jalanan ulama salafnya macam mana, jalanan ulama khalafnya macam mana. Yang mana kalau kita akidah kejap dah, kita berpeganglah dengan akidah salaf. Itu yang lebih selamat, yang lebih rajih waktunya. Tapi untuk umum ramai ni, untuk ini tidak timbul kekeliruan, kita bawalah jalanan ulama khalaf. Sebab tu biasanya kita dan tafsir-tafsir terjemah Melayu kita, kebanyakan mereka mentafsirkan mengikut jalanan ulama khalaf. Jalanan ulama kemudian mereka mendatangkan makna yang selayaknya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kejar dalam akidah, kita pakai jalan ulama salaf, serah makna kepada Allah. Kalau kata hampir-hampir bersama, istiwa alal arsh, tertinggi atas arah ke, Allah di langit, Allah di bumi ke, serah makna kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh hadis yang mutasyabih, dilarang kita meludah ke arah kiblat ketika sembahyang. Kenapa? Kerana fa inna rabbahu bainahu wa baina qiblati. Kerana Tuhan seseorang antara seseorang dengan kiblat. Jangan ludah ke depan di dalam sembahyang. Kita nak kena ludah sebab ada benda dalam mulut kita, ada sisa-sisa makanan ke, ludah sebelah kiri, jangan ludah sebelah kiblat. Kenapa? Fa inna rabbahu bainahu wa baina qiblati. Nabi kata kerana Tuhan seseorang tadi ni antara seseorang dan antara kiblat. Mana Tuhan duduk depan lah. Tu pakai Zuhir. Mustahil sama sekali. Pada ni. Lepas tu apa makna? Salah serah makna kepada Allah. Khalafnya kita menghadap ke kiblat. Jadi kita jangan meludahlah ke arah kiblat. Tapi bukan Allah duduk di Kaabah tu, bukan. Walaupun Kaabah tu Baitullah, rumah Allah sekalipun, antahira baiti lit-taifin tu, bahawa membersih keduanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam akan rumah aku lit-taifin, bagi orang yang nak tawaf. Antahira baiti lit-taifin wal akifin war ruk'is sujud tu, bahawa membersih oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam akan rumah aku. Tuhan kata, rumah-rumah pakai Zuhir, kau duduk situ lah rumahnya. Mustahil sama sekali kau nak pakai Zuhir gitu. Tak timbul pula golongan-golongan yang terpesong ni. Istiwa ala arsy je timbul. Lepas tu hak rumah Allah. Ni ada hak bawa hak bertambah terpesongnya. Arah menasabah sebab arah tu makhluk yang paling besar. Maka menasabah Allah duduk atas arah. Pula dah gitu. Jadi Allah besar juga ni. Kalau Kaabah kecil tau, tak muat ke macam mana? Ada golongan terpesong ni. Allah besar sampai kita tak nak melihat Allah sebab besar sangat. Kata apa benda dia bawa? Allah ni besar. Bila Allah besar, nak melihat, kita nak tengok Allah tak boleh sebab besar sangat. Ini akhir zaman ni timbul macam-macam. Atau kita kejap molek tu akidah suratul ikhlas kita tu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tu kejap molek. Akidah kita suratul ikhlas. Jadi hampir ia daripada Allah, hampir daripada rahmat Allah dan pahalanya pahala Allah Subhanahu wa taala. Lagi hampir ia daripada manusia. Hampir daripada manusia, bukan hampir dengan bahawa manusia tu depek dengan dia, bukan. Hampir daripada manusia dengan makna manusia kasih kepada dia, kepada orang yang pemurah. Bukan hampir ni manusia duduk kanan kiri dia, bukan. Kalau pakai Zuhir, hampir duduk dekat-dekat dah. Lagi hampir ia daripada syurga.
Hampir macam mana? Hampir ni sebuah dengan tempat. Kita duduk alam dunia sekarang. Dia akan cerita dia bawa apa makna hampir daripada syurga. Hampir dengan bahawa dia angkat hijab, dia angkat dinding. Bila mati saja dia boleh melihat akan syurga Allah Subhanahu wa taala, dan dia boleh berada di dalam kebun daripada kebun syurga di alam barzakh. Lagi jauh daripada api neraka. Orang yang pemurah ni jauh daripada api neraka. Sebab apa? Sebab dia pemurah pada mengerjakan kewajipan. Pemurah dengan mengerjakan perkara-perkara yang sunat. Hampir dengan syurga, jauhlah daripada neraka. Bila hampir dengan syurga, maka jauh daripada neraka. Itu orang yang pemurah. Dan orang yang kikir. Orang yang kikir, orang yang kedekut daripada perkara yang wajib. Kedekut daripada perkara yang wajib. Jauh ia daripada Allah Subhanahu wa taala. Lagi jauh ia daripada manusia, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jauh daripada rahmat Allah. Kita nak hampirkan diri dengan rahmat Allah, kena jadi pemurah. Nak hampir hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kena pemurah pada hampir hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata nak jauh daripada murka Allah. Kita nak supaya Allah kasih akan kita. Kena perbanyakkan, kena pemurah pada perkara yang sunat. Tapi kita nak hampir hati dengan Allah, kena menunaikan kewajipan terlebih dahulu, barulah pergi kepada untuk hampirkan diri dengan Allah dengan amal sunat. Kita nak dapat kasih Allah, kita kena lepas diri daripada kemurkaan Allah. Kita nak lepas diri daripada kemurkaan Allah, jangan bakhil pada perkara wajib. Tapi kita bukan nak kata lepas dari murka Allah, kita nak dikasih oleh Allah, kena perbanyakkan amal yang sunat, pemurah pada perkara yang sunat. Dan orang yang kikir kedekut pada perkara wajib ni, jauh ia daripada Allah Subhanahu wa taala. Lagi jauh ia daripada manusia, lagi jauh ia daripada syurga. Hak ni kalau kedekut daripada perkara yang wajib, lagi hampir ia daripada api neraka. Dan yang jahil, yang pemurah, lebih kasih kepada Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang mengerjakan ibadah yang kikir. Dia jahil tetapi dia pemurah, lebih kasih kepada Allah daripada orang yang mengerjakan ibadah yang kikir. Mengerjakan ibadah mana ni? Ibadah sunat. Ibadah sunat. Dia rajin buat amal sunat, tetapi dia kikir, lebih kasih kepada Allah orang yang jahil, yang pemurah. Orang jahil yang pemurah. Ni nak banding dengan orang yang abid, rajin buat ibadah sunat, tetapi dia kikir, dia kedekut daripada perkara yang wajib. Dan dikehendaki, ini huraian hadis, dan dikehendaki dengan hampir dekat daripada Allah Ta'ala. Apa yang dikehendakinya? Hampir daripada rahmatnya rahmat Allah, dan pahalanya pahala Allah. Ini tafsilan di kalangan ulama khalaf. Ulama kemudian hampir rahmat, hampir pahala, bukan hampir dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ulama salaf tafwid, serah bulat-bulat apa kehendak ayat hadis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikehendaki dengan hampir daripada manusia,
orang yang pemurah ni hampir daripada manusia. Apa maksud hampir daripada manusia? Kasih mereka itu manusia, dia akan orang yang pemurah. Mana hampir di sini bukan hampir zat juga, bukan hampir tubuh. Mana apa ni? Dikasihi, hampir di hati orang manusia kepada seseorang yang pemurah. Tapi pemurah seseorang jangan pula dengan niat tujuan supaya dikasih oleh orang lain, bukan. Jangan niat situ. Kenapa pemurah? Nak rasa orang sayang ke dia, nak rasa orang baik dengan dia. Nak rasa tu bukan gitu tu. Ada ni. Maknanya pemurah kerana Allah, nak tuntut redha Allah, nak tuntut rahmat Allah, pahala daripada Allah. Kemudian Allah Ta'ala pun jadikan manusia tu kasih kepada orang yang pemurah. Dan dikendaki dengan hampir daripada syurga, diangkatkan hijab dinding antaranya dan antara syurga itu. Dinding bahawa apa? Bila kita mati, Allah akan perlihatkan akan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan di alam barzah, duduk dalam kebun daripada kebun syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikendaki dengan jauh daripada Allah pula ni, dan dikendaki jauh daripada rahmat Allah ni pula, jauh daripada Allah. Ni bagi orang yang bakhil pula. Orang yang bakhil jauh daripada Allah. Maksud dia apa? Jauh daripada rahmatnya dan pahalanya. Samalah. Hak dekat hampir dengan rahmat dan pahala. Orang yang pemurah, orang bakhil, Nabi kata jauh daripada Allah, jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikenaki dengan jauh daripada manusia. Hak Nabi kata orang yang bakhil ni jauh daripada manusia, maksudnya apa? Benci mereka itu manusia, dia akan orang yang bakhil. Dan dikendaki dengan jauh daripada syurga, banyak hijab, banyak dinding antaranya dan antara syurga itu. Banyak dinding lah. Apabila bakhil daripada perkara yang wajib, satu perkara yang wajib ni pula, bakhil daripada nafkah, bakhil daripada zakat, bakhil daripada kafarah. Hak sunat tu jauh sekali lah, maka jauhlah daripada syurga Allah. Banyak hijab, banyak dinding lah antara orang yang bakhil dengan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang pemurah, hampir dia dengan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai bicara berkaitan dengan bakhil, kedeku. Ia nak masuk pula kepada kasih akan harta. Dan ketahui olehmu bahawasanya asal, kalau asal ni punca lah kita kata, bagi kikir kedeku itu kasih akan harta. Dan ia kasih akan harta kelakuan, mana sifat hati yang dicela. Jadi kalau kita nak perbaiki sifat kedeku, kita kena perbaiki punca dia terlebih dahulu. Mana punca? Kasih akan harta. Kena perobat, kena perbaiki kasih akan harta, barulah boleh perobat, boleh perbaiki hak sifat kedeku di dalam hati kita. Tapi kedeku, semua orang ada sifat kedeku. Hak hadis yang terdahulunya, hak binasanya adalah sehumutan, kedeku yang diikuti. Kalau kedeku dia mujahadah, dia tidak ikuti, itu tidak membinasakan. Kita ni siapa-siapa pun adalah sayang tu. Kedekut sayang gitulah. Sayang harta benda kita. Tapi kita kena jangan turut hak sayang tu. Hak kedekut jangan turut. Mana hak binasanya? Kedekut yang dituruti. Kedekut yang tidak dituruti, hak tu tidak binasa. Tapi kita nak cerita bab kedekut, kita kena bicara perbaiki terlebih dahulu punca kedekut, iaitu kasih akan harta. Ini hak susunan dalam kitab Penawar Bagi Hati. Satu perekat. Ni hak kita nak ngaji fardu ain ni. Kalau setakat cerita kedeku,
Apa dia kedekut? Ada kedekut wajib, ada kedekut pada perkara sunat. Punca kedekutnya mari daripada mana? Kasih akan harta. Macam mana nak berobat daripada kasih akan harta ni? Ni hak dalam kitab penama bagi hati. Satu-satu sifat kecelaan akan dihurai dengan secara halusi, akan didatangkan macam mana pula cara untuk kita membersihkan hati kita daripada sifat-sifat yang dicela pada syarak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.